أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam. Aziz Sunnah, Waalaikumsalam Mujahidah Salihah. Waalaikumsalam Ino. Terima kasih kerana menyertai dan menghadirkan diri dan menzahirkan diri anda. Terima kasih. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk slot kuliah kita, iaitu berkenaan dengan tajuk ataupun bab kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh. Sebelum saya memulakan kuliah, nak jawab salam Nek Iyah dulu. Waalaikumsalam Nek Iyah.
Waalaikumsalam Haniras Mazmaz, ya. Waalaikumsalam Haniras Mazmaz. Okay. Baik. Berkenaan dengan kehidupan di alam barzah ini ataupun khususnya kematian, ada disebut berkenaan dengan perkara itu di dalam surah Ali Imran ayat 105, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, setiap yang bernyawa setiap yang bernyawa, ataupun sebelum itu saya nak jawab salam Abe Jani Tok Pohim, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wazirah Ahmad Nur. Waalaikumsalam Faiz Hilmi. Waalaikumsalam Naimah Osman, ya. Baik. Maksud ayat tadi. Maksud ayat daripada ayat 105 surah Ali Imran. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, ya, dalam ayat ini Allah menegaskan beberapa perkara. Yang pertama, Allah menegaskan tentang bahawa setiap yang bernyawa akan mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah akan sempurnakan pahala kita pada hari kiamat. Kenapa? Kerana di dunia ni, ya, selalunya kebaikan itu tidak berbalas. Tidak semua kebaikan Allah balas di dunia, dan tidak semua kejahatan Allah balas di dunia. Tidak semua kebaikan Allah balas di dunia, tidak semua kejahatan Allah balas di dunia. Hanya sebahagian kebaikan Allah balas di dunia. Hanya sebahagian kejahatan Allah balas di dunia. Sebagian besar daripada kebaikan dan kejahatan Allah akan balas di hari akhirat nanti, yang kita sebut dalam salat kita surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, hari agama, hari pembalasan. Itulah hari sebenarnya hari pembalasan. Sebab itu orang yang buat maksiat di dunia, jangan dia kagum kerana dia tidak diazab oleh Allah. Dia buat maksiat. Umpamanya ada seorang LGBT, dia lelaki tapi nak jadi perempuan, dia pergi Mekah. Oleh kerana di Mekah dia tak kena panah peti, dia tak kena azab, dia pun berbangga. Kalau dia salah, kalau Tuhan tak sayang dia, lama dah dia kena azab. Dia kata elok je dia dekat Mekah, tak ada apa-apa pun. Dia kena faham, Mekah, Madinah bukan tempat pembalasan. Dunia bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan sebenar adalah di akhirat. Sebahagian maksiat dan kejahatan kita, kedurhakaan kita, Allah balas di dunia. Sebahagian, tetapi sebahagian yang lain Allah akan balas di akhirat kelak. Begitu jugalah sebahagian kebaikan Allah balas di dunia, tapi sebahagian besar dan seluruh kebaikan yang lain Allah akan balas di akhirat. Ya, baik. Waalaikumsalam Naimah Osman. Waalaikumsalam Cik Ika. Waalaikumsalam Hasimah Adnan. Ya, Waalaikumsalam. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa keuntungan yang sebenar.
Kita selalu bercakap dengan keuntungan. Dalam kehidupan ini pun kita mencari keuntungan. Kita selalu bercakap tentang mencari keuntungan. Kita anggap keuntungan kita ialah keuntungan meniaga. Keuntungan duit, wang ringgit. Bila kita meniaga, kita dapat kumpul, kita modal 100,000, kita dapat kumpul 1 juta, maka lebihan itulah keuntungan. Keuntungan kita dalam bentuk rumah, harta benda, bon saham. Maka dalam ayat ini Tuhan menginsafkan kita bahawa orang yang benar-benar beruntung ialah orang yang dapat selamat daripada api neraka dan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dia dapat terlepas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah sebenar-benarnya orang-orang yang beruntung. Faqad faz. Itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Itulah sebenar-benarnya orang-orang yang berjaya. Ya, baik. Kemudian penulis kitab menyebut tentang ayat ini, mati adalah berpisahnya roh atau nyawa daripada badan. Itu mati. Ya. Itu maksud mati. Ya, iaitu hanya perpisahan saja. Roh kita kekal hidup. Ya, itu maksud mati. Mati bukanlah maksudnya habis dah, off, lampu padam. Kalau tadi lampu menyala, sekarang lampu padam. Kalau tadi blackout, mati bukan seperti blackout. Ya, mati hanyalah perpisahan roh dengan jasad sahaja. Di mana roh kita tetap kekal hidup. Roh kita tidak akan mati. Ya, roh kita tidak akan mati. Ya, roh kita akan kekal hidup sehinggalah kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita terpaksa merengkuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dulu. Kalau kita masih beriman, syahadah kita masih terpelihara, akhirnya kita ke syurga jugalah. Tapi kalau sekiranya kita telah merosakkan syahadah kita, ya, syahadah kita jadi rosak, dah terbatal, wal'iyazbillah, kekallah kita dalam neraka selama-lamanya. Kita tak akan mati dalam neraka, sebagaimana dalam syurga tak akan mati. Ya, kita tak akan mati. Sebab tu kalau kita masuk neraka selama-lamalah kita diazab dalam api neraka Allah, wal'iyazbillah. Kalau kita masuk syurga, selama-lamanya lah kita di dalam syurga. Sebab mati itu hanyalah perpisahan roh dan jasad. Kita kekal hidup, tuan-tuan. Macam sekarang kita boleh merasa, boleh memikir, ya, boleh merasa, boleh memikir. Pak, Tuhan ambil nyawa kita. Pak, malaikat maut ambil, cabut nyawa kita. Kita cuma tak boleh bergerak. Kita cuma tak boleh angkat tangan. Kita cuma tak boleh mengedipkan mata. Kita cuma tak boleh bercakap, bersuara. Tetapi kita seperti kita yang ada sekarang. Ya, selepas kita mati, selepas nyawa kita dicabut, kita seperti kita yang ada sekarang. Kita yang ada sekarang. Cuma bezanya kita tak boleh kedip mata, tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, menggerakkan kaki, tangan, tak boleh bernafas, tak boleh tarik nafas, tak boleh hembus nafas. Tapi kita tetap kita seperti yang kita ada sekarang ni. Ya, kerana mati itu hanyalah perpisahan roh, nyawa daripada badan. Malaikat maut adalah malaikat yang ditugaskan mencabut roh atau nyawa daripada badan. Ya, malaikat maut ni tuan-tuan, dia bertugas, ya. Itu tugas dia, mencabut. Dan dia adalah petugas-petugas dia. Dia ada pekerja-pekerja dia. Dia ada petugas-petugas dia, dia ada pekerja-pekerja dia. Okey? Baik. Waalaikumsalam Hasimah Adnan. Ya, Waalaikumsalam Cik Kah. Cik Kah 2 kali bagi salam, ya. Muhammad Zaidi Maidin, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Muhammad Zaidi Maidin. Ya. Okey. Naimah Osman, Waalaikumsalam. Baik. Jadi di sini penulis kitab menyebut malaikat maut adalah malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Dan dibekalkannya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul
qul yatawaffakum malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Maksudnya katakanlah Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ini nas daripada ayat Quran, bahawa yang bertugas mencabut nyawa kita adalah malaikat maut. Namanya pun malaikat maut, al-maut. Nama lain bagi malaikat maut ialah Azrail, bukan Israel. Azrail, nama lain bagi malaikat maut. Kalau kata penulis kitab, kita sering mendengar orang bertanya, apakah malaikat maut sendiri yang mencabut seluruh nyawa, ataukah ada yang membantunya? Orang selalu tanya, malaikat maut seorang ke? Nak sebut seorang ke? Malaikat ni nak sebut apa? Seorang, satu. Adakah malaikat maut sendirian mencabut nyawa, atau malaikat maut dibantu oleh malaikat-malaikat lain? Soalan ini terjawab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut توفتhu rusuluna wa hum la yufarritun. Maksudnya, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan Dia mengutuskan kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila sampai ajal maut. Saya ulang balik, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan Dia mengutuskan kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga bila sampai ajal maut kepada salah seorang daripada kamu, lalu diambil nyawanya oleh para utusan kami, yakni para malaikat maut. Dia ada malaikat penjaga. Ayat ni dia pertama dia kata kita ada malaikat penjaga. Di mana malaikat-malaikat penjaga ni dia jaga kita. Dia selamatkan kita daripada kematian. Sebab kita belum sampai masa mati lagi. Jadi dia selamatkan kita daripada kematian. Sampailah bila kita memang patut mati, maka masa tu dia biarkan. Dia biarkan kita mati dengan perancangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan dilaksanakan oleh malaikat maut. Yang akan dilaksanakan oleh malaikat maut. Ini dia. Kata orang bagi contoh lah tuan-tuan. Katalah si Fulan ni dia, katalah kita akan mati besok. Wa'iyyazubillah. Contoh aja. Katalah kita akan mati besok. Kita akan mati besok. Wa'iyyazubillah. Ni contoh aja, dilanggar lori. Kita kena langgar lori itu pula sebab apa? Kita mengelakkan kucing. Kita pun termasuk lorong lain, lalu kita dilanggar oleh lori. Kita pula pergi ke jalan tu sebab kita nak pergi bekerja. Ada orang tempah produk kita nak pergi hantar produk. Ada orang tempah produk kita. Jadi kita nak pergi hantar produk. Lori tu pun nak hantar barang dia juga. Maka malam ni semua perancangan sedang berjalan. Kucing tu sedang bergerak untuk sampai ke jalan tersebut pada masanya. Lori tu, pemandu tu mungkin sedang tidur ataupun sedang mula bangun.
untuk membawa lorinya dan memandu lorinya sehingga lorinya tepat sampai di tempat yang berkenaan. Kita pun sedang bersiap-siap untuk keluar rumah, ataupun kita mungkin sedang tidur untuk besok bangun dan bergerak keluar rumah, dan akhirnya semuanya itu bersatu. Kucing itu akan sampai pada masanya, kita akan sampai pada masanya, lori akan sampai pada masanya, dan di sana kain kapan kita sedang ditenun, kain kapan sedang ditenun, sudah lama ditenun oleh kilang kain, dibeli oleh pengeluar, lalu dibuat sebagai kain kapan, dijual di kedai. Kain itu telah tercatat sebagai kain kapan kita, kain kapan kita, semuanya telah tertulis, tuan-tuan. Sebab itu selama ini kita selamat, kan? Kalau tuan-tuan perasan dalam hidup kita ni, kita jumpa bahaya tapi selamat. Kita selalu kata mujur, nasib baik, kan? Kita selalu kata mujur, nasib baik, sebab bukan mujur, bukan nasib baik sebenarnya. Kita dipelihara oleh malaikat penjaga kita, hafazah, malaikat hafazah. Kita dipelihara oleh malaikat yang menjaga kita, dipelihara kita sehinggalah kita sampai masa kita sepatutnya mati, maka dia akan membiarkan malaikat maut mengambil alih tugas untuk mencabut nyawa kita, lalu diambil nyawanya oleh para utusan kami, yakni malaikat maut. Sedang mereka, yakni para malaikat maut itu tidak cuai dalam menjalankan tugas mereka. Baik. Okey, Waalaikumsalam Muhammad Irsyad. Terima kasih mendoakan saya berada dalam lindungan Allah. Nur Laili yang baru saja mengikuti. Cik Hamizan, Waalaikumsalam. Cik Hamizan, baik. Yang juga menjawab salam kepada yang memberi salam, okey, baik. Okay, kita sambung. Kemudian penulis kitab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 97. Pada ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kecil tulisan dalam kitab ni, tuan-tuan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh para malaikat semasa mereka sedang mengenai diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Ayat ini merujuk kepada zaman hijrah, pada zaman sejarah, masa sejarah, iaitu masa penghijrahan umat Islam. Waktu itu umat Islam yang mampu diwajibkan berhijrah. Berhijrah wajib pada masa itu oleh mereka yang mampu. Tetapi ada di kalangan yang mampu berhijrah, mereka tak nak berhijrah. Kerana apa? Kerana sayangkan harta benda, sayangkan perniagaan, sayangkan macam-macam perkara, tak nak tinggalkan Mekah, tak nak tinggalkan tak nak tinggalkan peluang meniaga di Mekah, tak nak tinggalkan bisnes yang ada di Mekah yang sedang mengaut keuntungan yang besar, tak nak tinggalkan. Sedangkan mereka mampu untuk berhijrah sebagai salah satu tindakan membela Islam pada masa itu. Berhijrah pada waktu itu adalah tindakan strategi membela Islam. Sebab itu ia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Islam. Tapi ada yang tidak mau berhijrah.
Ini yang Allah katakan kepada mereka, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Sesungguhnya orang-orang yang Allah, yang malaikat matikan mereka, cabut nyawa mereka ketika mereka sedang menzalimi diri mereka. Maksud menzalimi diri mereka ialah ketika mereka tidak menunaikan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya kalau kita tidak menunaikan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, tuan-tuan, itu maksudnya kita menzalimi diri kita. Itu maksudnya kita menzalimi diri kita, tuan-tuan. Ya, ini kita kena faham ni. Itu maksudnya kita menzalimi, tak tunaikan perintah, tak tunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu bermaksud kita menzalimi diri kita. Jadi mereka ini dicabut nyawa sedang menzalimi diri mereka, yakni tidak menunaikan perintah Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian kata Allah lagi bermaksud, mereka ditanya oleh para malaikat dengan berkata, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Apa yang kamu buat tentang agama kamu? Kenapa kamu tak nak berhijrah? Kenapa kamu masih mati di Mekah? Patutnya kamu mati di Madinah. Ni kamu mati di Mekah, kamu tak nak berhijrah. Kenapa kamu tak nak bela agama kamu? Kenapa kamu tak nak pertahankan agama kamu? Kenapa? Malaikat bertanya, fima kuntum? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka memberi alasan. Mereka kata kami tak mampu, kami golongan mustada'afin. Apalah yang kami mampu buat? Kalau kami berhijrah ke Madinah nak buat apa? Kalau kami berhijrah Madinah tinggalkan bisnes perniagaan ni ada, kami nak makan apa? Kalau kami tinggalkan bisnes yang telah perniagaan yang telah establish di Mekah ni, kami nak makan apa? Kami nak hidup macam mana? Nak tangguh anak bini macam mana? Itu jawapan mereka kepada malaikat. Lalu malaikat menjawab dengan jawapan yang sinis. Malaikat Allah mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Maksudnya bumi Allah itu luas, rezeki Allah ada di mana-mana. Kamu tidak yakin dengan Allah sebagai pemberi rezeki? Kamu tidak yakin dengan Allah sebagai pemberi rezeki? Allah kata berhijrah ke Madinah, berhijrahlah. Di sana akan ada rezeki kamu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yakinnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar terhadap rezeki Allah. Apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menghantar Siti Hajar ke lembah Bakkah, ke lembah yang tandus, ke lembah yang tandus, tak ada pokok-pokok tumbuhan, batu-batu saja yang ada. Sebatang pokok pun tak ada. Tak ada air. Apa yang ada di sana hanyalah kematian. Tak ada perumahan, tak ada penempatan, tak ada pokok, tumbuh-tumbuhan untuk jadi makanan. Binatang pun kalau ada yang lalu pun akan mati kebuluran. Apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menghantar Hajar ke sana, adakah Nabi Ibrahim akan berkata, ya Allah, dalam hati dia, adakah dia akan pertikai dalam hati dia, ya Allah, apa bini aku nak makan, apa Hajar nak makan, dan anak aku yang dalam kandungan nak makan? Lembah Bakkah itu lembah yang tandus, itu lembah yang gersang, tak ada pokok-pokok, tak ada tumbuhan, tak ada binatang. Anak aku nak makan apa, bini aku, isteri aku, Hajar nak makan apa nanti, nak hidup macam mana nanti? Hajar pun Hajar ni dia patuh. Lalu dia ikut Nabi Ibrahim. Kalau ikut cerita riwayatnya, dia ikutlah Nabi Ibrahim. Dia tunggang unta. Nabi Ibrahim Hajar menunggang unta. Hajar yang sedang mengandung menunggang unta sampai ke lembah Bakkah. Nabi Ibrahim turunkan Hajar. Sampai di waktu itu, ketika itu Hajar mula ketakutan. Apabila Hajar melihat tempat di mana Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia, sangat menggerunkan. Padang pasir yang tandus, yang gersang, yang ada hanyalah kematian. Kalau ikut riwayat kisah yang dibawa dalam kitab-kitab tafsir, Hajar menarik jubah Ibrahim yang masih ada di atas unta pada masa itu. Hajar menarik kakinya. Mungkin Nabi Ibrahim sudah turun dan naik balik untuk pergi meninggalkan Hajar.
Hajar menarik jubah Nabi Ibrahim alaihissalam, merayu supaya dia jangan ditinggalkan di tanah pasir dan tandus itu. Tetapi Nabi Ibrahim tahu memujuk isterinya. Sebagai isteri yang beriman, Hajar tidak perlu dipujuk dengan rantai emas, cincin, intan belian. Sebagai wanita beriman, muslimah yang beriman, Hajar tak perlu dipujuk dengan kain baju yang mahal. Hajar dipujuk dengan janji Allah. Nabi Ibrahim kata, wahai Hajar, aku pun tak sampai hati meninggalkan kamu di sini. Tetapi ini kehendak Allah. Ini kemahuan Allah. Allah yang menyuruh aku mengikut rentak unta ini. Dan Allah memerintahkan aku menurunkan kamu di mana unta ini berhenti. Dan sekarang unta ini berhenti di sini, wahai Hajar. Allah lah yang memerintahkan kamu turun di sini, wahai Hajar. Dan Hajar yang tadinya menarik-narik kaki Nabi Ibrahim, menarik-narik jubah Nabi Ibrahim, memujuk untuk tidak ditinggalkan keseorangan atau keberduaan di situ dengan anak yang masih dalam kandungan, berhenti merayu-rayu. Apabila dia tahu itu perintah Allah, apabila dia tahu apabila itu adalah suruhan Allah, berhenti dia, tuan-tuan. Berhenti dia. Tidak lagi dia memikirkan apa dia nak makan, apa dia nak minum di padang pasir dan tandus itu, apa dia nak minum di lembah bakar yang gersang dan tandus itu. Dia tidak fikir lagi. Apabila dia tahu bahawa itu adalah perintah Allah, dia terus diam dan akur. Sebagaimana nanti, tuan-tuan, sebagaimana nanti ketika Nabi Ibrahim menyembelih tengkuk anaknya, menurut setengah pendapat anaknya Ismail, mula-mula Hajar petikai. Tetapi bila Hajar, menurut riwayat tafsir lah, tapi bila Hajar diberitahu oleh Ibrahim, bila Hajar diberitahu bahawa dia menyembelih tengkuk anaknya itu kerana anak Ibrahim menyembelih, sebab yang beritahu Hajar ni menurut satu riwayat ialah seorang perempuan tua. Setengah pendapat kata dia adalah syaitan, setengah pendapat kata dia memang seorang perempuan tua sungguh yang menjadi penghuni di kampung yang sama. Ibrahim nak menyembelih anak kamu itu. Dia beritahu Hajar, dia kata, kamu tahu tak Hajar, ke mana Ibrahim membawa anak kamu keluar tadi? Hajar kata, tak tahu ke mana. Awak cari kayu api lah, kata Hajar. Waktu tu kata, tak, dia bawa anak kamu Ismail ni untuk disembelih. Hajar kata, kenapa pula dia nak sembelih anak dia Ismail? Kenapa? Dan sebagai madu, sebagai isteri petua, sebagai isteri kedua kepada Ibrahim, adalah hal seperti ini mungkinlah kot terlintas di pemikirannya, ini cerita madu, ini cerita perselisihan antara madu ke apa, wallahu alam. Itu tidak diceritakan oleh riwayat. Tetapi Hajar tersentak. Kenapa dia nak sembelih tengkuk anak dia Ismail? Kenapa? Lalu perempuan tua ini tersalah. Kalau dia betul-betul syaitan, dia telah tersalah langkah. Di mana dia kata, menurut Ibrahim, dia buat begitu ialah kerana ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar yang tadi marah-marah, yang tadi terkejut dan tersentak, apabila mengetahui bahawasanya apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu, iaitu menyembelih tengkuk anaknya itu atas perintah Allah, atas suruhan Allah, maka terdiam Hajar, terduduk dia. Menurut riwayat itu terduduk dia, terdiam dia agak lama. Kemudian dia berkata, kalau sudah perintah Allah, kalau sudah Allah yang menyuruh dia menyembelih anaknya, biarlah dia menyembelih anaknya. Inilah nilai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah nilai seorang Muslim. Wahuma muslimah. Allah menyifatkan Nabi Ibrahim, Allah menyifatkan Nabi Ismail ataupun Nabi Ishaq menurut setengah riwayat, yang bersedia disembelih, yang bersedia untuk menyembelih anak, sebagai muslimah, sebagai seorang Muslim yang benar-benar Muslim, yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Ini dia. Maka kita balik pada cerita tadi, bagaimana Nabi Ibrahim apabila diperintahkan Allah meninggalkan anak, meninggalkan isterinya dan anak yang dalam kandungan isterinya di padang pasir yang tandus dan gersang. Nabi Ibrahim tidak berfikir tentang apa yang nak dimakan oleh isterinya dan bakal anaknya. Matilah isterinya, matilah anaknya.
Nabi Ibrahim tidak berfikir begitu. Begitu juga Hajar. Apabila dia tahu Allah yang memerintahkan dia ditinggalkan di situ bersama anak dalam kandungannya, dia tidak lagi memikirkan apa yang dia nak makan, apa yang dia nak minum. Matilah dia. Dia tidak memikirkan itu semua. Kedua-duanya yakin dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepatutnya ada dalam hati dan pemikiran para mereka yang tidak mau berhijrah ini. Itulah sepatutnya ada. Mereka sepatutnya yakin untuk tinggalkan Mekah, tinggalkan perniagaan yang sedang mereka usahakan, yang sedang membawa keuntungan, yang sedang membiayai kehidupan mereka. Apabila Allah memerintahkan mereka berhijrah ke Madinah, sepatutnya mereka yakinlah dengan perintah Allah, yakinlah dengan jaminan rezeki Allah. Kerana rezeki kita dijamin. Sebagaimana orang selalu sebut, burung pun dijamin rezekinya. Burung dalam sarang pun dijamin rezekinya oleh Allah. Ulat dalam batu dalam laut, batu tu dalam laut, di dasar laut pun ada rezekinya dijamin oleh Allah. Takkanlah kita manusia makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada burung. Kita makhluk manusia insan lebih mulia daripada burung, lebih mulia daripada ulat, lebih mulia daripada kura-kura yang merangkak, lebih mulia daripada kerang yang tak ada tangan, kerang yang tak ada kaki, berada di dasar laut. Kalau ikut kaedah kerang ni, dia tak mampu cari makan. Kalau ikut logik, mati kering lah, mati kebuluran lah kerang. Tapi kerang hidup dalam laut, ada rezeki untuk kerang. Kalau ikut ilmu saintifik, kerang ni dalam kerang ni dia ada sejenis cairan kimia. Yang bila dia sembuh kimia itu akan menarik perhatian binatang-binatang kecil untuk berenang dan terapung di tengah-tengah cengkerang. Dan binatang tu seolah-olah macam hayal. Lalu kerang ini mengkatupkan cengkerangnya, memerangkapkan binatang itu, dan binatang itu menjadi makan kerang. Kerang yang tak ada kaki, kerang yang tak ada tangan, kerang yang tak ada mata, duduk di dasar laut, ada ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatahlah lagi kita, tuan-tuan. Tentu ada rezeki kita. Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Cuma Allah tidak jamin banyak. Allah tidak jamin rezeki yang mewah. Mewah banyak itu tidak dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang mewah, rezeki yang melimpah ruah banyak, itu pilihan Allah. Allah pilih orang yang nak diberi rezeki melimpah ruah. Allah pilih. Apa namanya? Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah meluaskan rezeki siapa yang dia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Ayat yang seumpama ini ada 18 kali di dalam Al-Quran. Ada 18 kali ayat seperti ini difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Maka Allah tidak jamin mewah. Kemewahan bukan dalam jaminan Allah. Kekayaan bukan dalam jaminan Allah. Kemewahan dan kekayaan hanya dalam pilihan Allah. Siapa Allah pilih untuk mewah, Allah mewahkan. Siapa Allah pilih untuk kaya, Allah kayakan. Siapa Allah pilih untuk sempit dan miskinkan, Allah miskinkan. Tetapi rezeki adalah jaminan Allah. Rezeki untuk sekadar hidup, rezeki sekadar untuk hidup, itu memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para malaikat ini pertikai. Mereka ini alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Kenapa kamu tidak berhijrah? Berhijrah ke bumi Allah. Di sana ada rezeki Allah. Di Madinah ada rezeki Allah. Sebagaimana di Mekah ada, di Mekah ada rezeki Allah. Di Madinah pun ada rezeki Allah. Jawab malaikat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, yakni orang-orang yang tidak menunaikan perintah Allah, kerana sayangkan dunia, sayangkan takut kehilangan dunia dan neraka. Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Adalah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka. Encik Hamizan, terima kasih Encik Hamizan kerana ikut serta. Pak Syekh, terima kasih Pak Syekh kerana ikut serta. Baik. Lalu penulis mengulas dua ayat tadi. Penulis kata kedua ayat tersebut menjelaskan bahawa dalam selain daripada apa yang saya ulaskan,
Ni penulis mengulas ayat tadi. Tadi saya ulas ayat tadi. Ini penulis pula mengulas ayat yang dia bekalkan. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahawa dalam melaksanakan tugas mencabut nyawa, malakul maut tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh ramai malaikat yang jumlahnya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Maknanya menjawab soalan tadi. Adakah malaikat maut bekerja sendiri atau dia dibantu oleh malaikat-malaikat lain? Ini salah satu pendapat. Ayat tersebut menjelaskan bahawa dalam melaksanakan tugas mencabut nyawa, malaikat maut tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh ramai malaikat yang jumlahnya hanya Allah SWT saja mengetahuinya. Maknanya jawapannya, malaikat maut ni dia bukan menjalankan tugas mencabut nyawa itu sendiri, tetapi dia ada malaikat-malaikat lain yang menjadi pegawai-pegawai dia, yang menjadi kaki tangan dia dalam kementerian maut ataupun jabatan maut. Saya tak pastilah maut ni duduk dalam kementerian ke dalam jabatan. Kalau malaikat-malaikat dan jawatannya itu adalah kabinet, kementerian lah, kementerian maut. Maka di bawah kementerian maut ni ada jabatan-jabatan dia, ada kaki tangan dia, staf dia. Maknanya malaikat maut ini dia menjalankan tugasnya dengan bantuan malaikat-malaikat lain yang tak terjumlah, tak terhitung bilangannya. Baik, maut atau kematian itu bukanlah merupakan kesudahan bagi manusia, tetapi kematian adalah merupakan perpindahan dari alam dunia yang fana ini ke alam barzakh, iaitu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi maut tadi, balik pada cerita maut tadi tuan-tuan, saya pun nak berhenti dah ni. Terima kasih Damiah ni, terima kasih Damiah ni kerana ikut serta. Maut atau kematian itu bukanlah merupakan kesudahan bagi manusia. Terus saya kata, mati itu bukan blackout. Mati itu bukan berhenti, tetapi mati itu hanya perpisahan. Roh kita berpisah dengan jasad. Roh kita tak dapat memfungsikan lagi jasad kita, tapi kita tetap kekal hidup seperti sekarang. Jiwa perasaan kita seperti sekarang. Perasaan kita kekal, hati kita kekal, rasa kita kekal tuan-tuan. Tetapi kematian adalah merupakan perpindahan dari alam dunia yang fana ini ke alam barzakh, iaitu alam yang memisahkan antara alam dunia akhirat. Dengan kata-kata lain, maut merupakan pintu gerbang yang melaluinya kita memasuki alam barzakh. Mati itu adalah pintu masuk. Ke alam barzakh, dan kita akan menetap di sana sehingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada hari kiamat. Kita akan transit. Alam barzakh adalah alam transit, menunggu sementara berlakunya hari kiamat. Alam barzakh adalah alam transit, alam di mana kita menunggu sementara berlakunya hari kiamat. Dan apakah yang akan berlaku pada alam transit itu? Apakah suasananya? InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita dalam jadual kita akan datang. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Saya berhenti setakat ini sebab saya ada satu lagi rakaman untuk yang saya perlu saya buat untuk sebuah surau. Jadi saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Selalu-selalulah tengok Facebook saya untuk mengetahui bila saya bersiaran untuk berkuliah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, Naimah Hasimah Adnan, Hasimah Adnan, terima kasih. Naimah Osman, terima kasih. Mujahidah Salihah, terima kasih. Damiani, terima kasih. Cik Hamizan, terima kasih. Pak Syekh, terima kasih. Wazira, terima kasih. Nolaili Majid, terima kasih. Mak Irsyad, terima kasih. Naimah Osman, terima kasih. Mak Zaidi Maidin, terima kasih. Cik Kah, terima kasih. Hasimah Adnan, mungkin saya ulang nama, minta maaf. Faiz Ilmi, terima kasih. Faiz Ilmi, terima kasih. Wazir Ahmad Noh, terima kasih. Abi Jani, Tok Pohim, terima kasih. Haniras Mazmaz, terima kasih. Nikya, terima kasih. Rino Ino, terima kasih. Mujahidah Salihah, Aziz Sunnah. Aziz Sunnah ni dia seawal-awal sahabat yang menyertai yang hadir dalam kuliah ini. Terima kasih semua kerana kekal bersama saya sejak awal, dan yang baru masuk pun tak apa. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.